Assalamualaikum, Yushmina. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 148. Untuk dalam chapter ni memang lain macam. Aku sampaikan tak boleh nak kawal diri waktu baca chapter ni, sampai melompat-melompat. Dalam chapter ni memang totally fokus sambungan dari chapter lepas, yang mana telah bermulanya pertarungan yang cukup sengit di antara guru dan anak murid, iaitu Awaken Garou menentang Silver Fang. Dan lagi satu yang membuatkan aku sampai melompat tadi tu, disebabkan akhirnya kita dapat tengok Golden Sperm telah pun membuat kemunculan pertama yang sangat perfect bagi aku. Dan aku memang tak sabar gila nak tunggu King sampai ke medan pertarungan untuk turut sekali terlibat dalam pertarungan tersebut. Tanpa melengahkan masa, jom kita borak pasal chapter 148 yang bertajuk The Line. Untuk cover page kali ni ada gambar Silver Fang dan Garou, dan ada ayat "As a teacher, as a student, when they long for nothing but strength." Chapter ni bermula dengan selepas je bom telah ditewaskan oleh Garou dan Silver Fang telah sampai dekat situ. Silver Fang pun cakap dekat Garou, "Kesian tengok keadaan kau dah hilang kemampuan untuk bercakap juga ke?" Lepas je dari tu pun Silver Fang terus je buka baju dan dia cakap lagi, "Kau faham tak apa maksudnya bila menjadi monster? Aku tak boleh membiarkan hero lain yang menewaskan kau. Dengan tangan aku sendiri, aku akan sedarkan kau semula. Ni merupakan kali terakhir aku akan menggunakan kekuatan penuh aku." Jadi lepas je dari tu bermulalah pertarungan di antara Awaken Garou menentang Silver Fang. Match dorang ni memang cukup sengit apabila pertama kali dorang clash. Serangan dorang telah menghasilkan impak yang cukup besar dekat area situ. Jadi dorang pun bertarung. Dorang pun membalas serangan antara satu sama lain. Tumbuk, siku, tendang, tanduk, semua tu dorang dapat elak setiap serangan yang telah dibuat oleh antara satu sama lain. Jadi bila Bom tengah menyaksikan pertarungan di antara dorang berdua, dia terkejut dengan kekuatan Garou yang mampu untuk bersaing walaupun dalam keadaan Silver Fang telah menggunakan kekuatan penuh dia. Jadi Bom menjangkakan kekuatan Garou ni meningkat lagi, sama juga macam apa yang Silver Fang jangkakan, yang Garou dapat mahir Awakening Breath dalam sekelip mata je. Jadi sampailah satu masa Silver Fang telah berjaya menendang Garou, tapi Silver Fang tak berhenti macam tu je tau. Lalu dia telah mengejar Garou dan tidak berhenti menyerang Garou sampaikan Garou tercampak jauh ke udara. Lalu lepas tu Silver Fang terus dia melompat dan nak melakukan serangan lagi. Tapi tiba-tiba serangan dari Silver Fang tu telah pun dipatahkan oleh Garou. Malah Garou pula telah kepitkan kedua-dua kaki dia dekat kepala Silver Fang dan terus dia menghentakkan kepala Silver Fang dekat tanah. Tapi match tu tak habis macam tu je tau. Silver Fang tak kalah macam tu je. Gila ke nak kalahkan Silver Fang macam tu je? Ni Otai masih berbisa mat. Silver Fang pun masih lagi mampu untuk berdiri dan mampu untuk meneruskan pertarungan semula. Cumanya akibat dari serangan Garou tu telah menyebabkan kepala Silver Fang telah berdarah. Jadi Silver Fang pun cakaplah dekat Garou, "Nampaknya sekarang ni kau lebih berbaloi untuk diajar dari semasa kau menjadi anak murid aku. Kau punya serangan Twisted Punch." Sekarang ni kita beralih pula dekat pertarungan di antara beberapa hero kelas S dan The Council of the Sword Master menentang Vomited Furugly dan Black Sperm. Jadi selepas je salah seorang dari Sword Master telah pun terkorban disebabkan telah diserang oleh Vomited Furugly, Atomic Samurai dan Nichirin pun cubalah untuk serang Vomited Furugly. Tapi malangnya serangan dorang tak berkesan pun, dan malangnya juga pedang dorang telah pun hancur. Jadi lepas je dari tu pun Vomited Furugly tak tunggu apa dan dia nak menyerang mereka berdua dengan serangan Full Body Melting Punch. Jadi kalau dorang berdua terkena serangan tu memang confirm dorang berdua akan mati. So Yayan dengan Supreme Mustachio pun cepat-cepatlah nak selamatkan dorang berdua. Tapi tiba-tiba salah seorang dari Sword Master iaitu Amahare telah pun menendang Yayan dan Atomic Samurai untuk elak dari serangan tersebut, sambil dia cakap dekat Atomic Samurai untuk balas dendam atas kematian Sword Master tadi tu. Manakala Nichirin pula telah menolak Supreme Mustachio ke tempat yang lain, dan malangnya kedua-dua dari Sword Master tu telah pun mengorbankan diri dorang untuk menyelamatkan mereka. Tapi sebelum Nichirin mati, dia adalah bagi kata-kata yang terakhir dekat Atomic Samurai dan Supreme Mustachio, yang mana dia cakap dekat Atomic Samurai, sekarang ni dia seorang je tinggal dalam The Council of the Sword Master, dan disebabkan tu Nichirin pun telah memberikan satu pedang legenda dekat Atomic Samurai iaitu The Sun Blade, dan dia suruh Atomic Samurai untuk mencari satu lagi pedang legenda iaitu Moon Blade. Dikatakan
merupakan apabila seseorang tu mempunyai kedua-dua pedang tersebut, dia akan memperoleh kekuatan yang tak ada tandingan sebagai Sword Master. Itulah sebenarnya misi yang dah lama diimpikan oleh The Council of the Sword Master. Lepas tu dia ada cakap dekat Spray Mustachio pula, kau dah menjadi seorang yang luar biasa. Sekarang ni apa yang tinggal, kau kena cari jalan yang betul sebagai seorang pemedang dan kau kena percayakan benda tu. Dengan ni kau akan mahir semuanya. Dan lepas dia dari tu, dia telah pun menghembuskan nafas dia yang terakhir. Dalam masa yang sama juga, Vomited Furugly ni dia buat perangai yang tak senonoh tau. Dia telah pun memakan balik muntah dia tu untuk tingkatkan lagi kekuatan dia. Bila Black Sperm tengok apa yang Furugly buat pun, dia rasa gelilah dan dia cakap, kau ni lalat ke sebenarnya? Sebab lalat je lah yang suka benda yang kotor kan? Dan Black Sperm pun cakap lagi, oi, tak guna, jangan makan aku atau aku akan bunuh kau. Lepas dia dari tu, tiba-tiba Furugly telah pun muntah dekat Black Sperm yang mengakibatkan banyak jumlah Black Sperm telah pun mati dekat situ. Jadi Black Sperm pun tak puas hatilah dengan Furugly sebab dia dah macam kurang ajar dekat Black Sperm. So dia pun cakap lah, kau akan menyesal dengan apa yang kau dah buat. Sambil dia tengok keadaan sekeliling, hero-hero sekarang tengah dalam kesusahan. Contohnya macam Janus, tangan dia telah ditanggalkan oleh Black Sperm. Manakala untuk Super Alloy Darkshine pula, tangan dia telah melecur disebabkan telah terkena asid dari Vomited Furugly. So lepas tu pun tiba-tiba Black Sperm telah mula menggabungkan diri dia semula menjadi satu disebabkan dia cakap ni adalah masa untuk membalas balik perbuatan apa yang Vomited Furugly dah buat dekat dia. Dan tiba-tiba telah pun munculnya satu cahaya yang cukup terang dekat Black Sperm. Lalu dalam tak sedar, tiba-tiba Vomited Furugly telah pun diserang dengan cukup kuat tanpa dia sedar siapa yang serang pun. Jadi Vomited Furugly pun apa lagi, dah ada orang serang dia, takkanlah dia nak biar je kan? Dia pun bengang lah, dia teruslah ludah dekat orang yang dah serang dia tu. Tapi rupanya orang yang telah menyerang dia tu merupakan Black Sperm yang totally penampilan dia dah berubah waktu tu. Dan dia terus je menumbuk muka Furugly sambil dia cakap, jangan sesuka hati je nak ludah dekat aku. Di hujung chapter akhirnya kita dapat tahu tu bukannya Black Sperm yang biasa, tapi rupanya Black Sperm telah pun berubah ke form dia yang paling kuat, iaitu Golden Sperm. Waktu Golden Sperm buat kemunculan pertama dia tu, bagi aku benda ni lah yang membuatkan chapter ni cukup hype tau. Dengan dia kenalkan diri dia sebagai Golden Sperm is born with a blast. Dan serangan muntah Vomited Furugly tu pun tak ada efek langsung dekat Golden Sperm walaupun tepat kena badan dia. So chapter 148 pun habis macam tu je. Korang cuba bayangkan betapa kebalnya badan Golden Sperm sampaikan serangan Furugly tu tak ada efek langsung dekat dia. Padahal tubuh sekeras Super Alloy Darkshine pun sampai mengguling-guling disebabkan kena serangan dari Vomited Furugly. Sebelum kita end video, aku nak bagi tahu sikit bonus fakta pasal dalam chapter 148 ni, yang mana fakta pasal pedang baru kepunyaan Atomic Samurai iaitu Sunblade. Pedang tu merupakan pedang Nichirin yang sama konsep seakan pedang Nichirin dalam anime Demon Slayer. Benda ni fakta yang menarik tau dan telah ditunjukkan dekat hujung chapter 148 ni. Untuk next chapter aku menjangkakan masih lagi fokus di antara pertarungan dorang dan mungkin dalam next chapter karakter macam Child Emperor akan kembali semula. Lagi satu apa yang paling penting, mungkin juga akhirnya Metal Bud dan King akan sampai ke medan pertarungan. Sebab ni fakta menarik tau. King akan bertarung dengan Golden Sperm dan dia juga akan mengeluarkan satu serangan yang cukup hebat untuk berhadapan dengan Golden Sperm. Apa pun kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku dalam chapter 149. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Teruskan support Faiz di Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf kalau ada buat silap, tersalah cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye.